Sebab kalau lihat begitu banyak kes wanita di India terutamanya mati membakar diri kerana dowry. Dan disebabkan dowry inilah perkahwinan itu bukan lagi didasari atas perasaan cinta, tetapi atas kerana mengintai peluang untuk mendapat harta, terutama bagi lelaki menuntut harta kepada pihak wanita. Dan ini antara yang telah berlaku di negara India. Baik, sebenarnya agak sukar untuk kita nak terjemahkan perkataan dowry itu kepada bahasa Melayu. Kerana kalau kita terjemahkan dowry ini, dia adalah mas kahwin lah. Seperti orang Melayu bila sebut mas kahwin ataupun mahar. Di dalam perkahwinan ni kita memahami bahawa ia adalah pihak lelaki memberi satu nilai kepada wanita untuk ikatan perkahwinan. Itu adalah dowry bagi definisi yang difahami oleh masyarakat Melayu ataupun di sebahagian masyarakat umat Islam. Tetapi di sebahagian negara seperti di India terutamanya ataupun di sekitar kawasan India, mereka memiliki satu adat ataupun budaya yang dikenali sebagai dowry yang khusus difahami bahawa perempuan ataupun pihak perempuan perlu membayar nafkah ataupun mas kahwin kepada pihak lelaki. Dia terbalik. Situasi yang kita ingin bincangkan pada hari ini adalah berkenaan dowry yang definisi kepada apa yang berlaku di India, bukan dowry mas kahwin di dalam fahaman umat Islam. Kalau ikut pada konsep ini, sebenarnya amalan dowry ini sudah lama wujud. Ketika di Babylon, di Iraq kuno dulu pun amalan dowry ini juga telah diamalkan, di mana pihak perempuan akan membayar mas kahwin kepada lelaki. Kerana mereka melihat dari sudut perspektif bahawa lelaki perlu menanggung nafkah ataupun menanggung segala peruntukan untuk ahli keluarganya, maka beban itu adalah kepada lelaki. Jadi untuk nak meringankan beban kepada lelaki ini, maka jadilah satu culture di Babylon pada suatu ketika dahulu, yang mana pihak perempuan atau ahli keluarganya memberi mas kahwin kepada lelaki yang ingin menerima anak perempuan mereka. Ini praktis pada zaman dahulu sudah ada, yang mana kalau kita tengok memang mereka melihat bahawa wanita ni sebagai beban, yang beban yang perlu ditanggung oleh lelaki. Dia bukan dari sudut ketanggungjawab. Dia bukan lagi seperti mana Islam mengajar bahawa lelaki perlu bertanggungjawab ke atas wanita tu. Tetapi pada pandangan sebahagian budaya, mereka melihat wanita itu sebagai beban. Dan selain itu juga, dia juga berfaktor kepada sistem sosial suatu tempat itu. Seperti mana mereka ada sistem sosial patriarki, yang mana mereka melebihkan lelaki di dalam segala sudut, dalam segala pentadbiran, politik, pendidikan, hanya kepada lelaki sahaja. Jadi sistem itu juga boleh membentuk kepada sistem dowry ini. Sehingga pihak wanita ni dia perlu menawarkan sesuatu harta ataupun bayaran untuk pihak lelaki itu menerima mereka. Sistem itu juga telah membentuk amalan dan juga budaya dowry di setengah tempat. Dan amalan toksik dowry yang diamalkan sebahagian negara seperti di India ini, sehingga menyebabkan perempuan itu membunuh diri disebabkan tertekan kerana pihak lelaki menuntut dowry mereka ni. Dia ada present case yang perlu kita lihat dulu. Apa yang berlaku adalah apabila dowry ini diamalkan, maka perkahwinan itu telah berlaku competition, yang mana apabila ada seorang lelaki yang digilai atau didambakan oleh masyarakat mereka ni, maka mereka akan merebut untuk mendapatkan lelaki itu. Dan salah satu cara untuk menawarkan supaya lelaki itu mengahwini ahli keluarga mereka ataupun anak perempuan mereka, maka ahli keluarga ini akan menawarkan kepada lelaki yang mereka berkenan itu untuk supaya menerima anaknya dengan memberi bersama dengan dowry, bersama dengan hartanya. Jika kamu kahwin dengan anak aku, anak perempuan ini, maka ahli keluarga aku ni akan bagi kamu, bagi kereta ke ataupun bagi rumah, dengan tawaran-tawaran yang lumayan. Dan di samping itu, walaupun pada awalnya ia dilihat sebagai membantu pasangan yang berkahwin, terutama kepada lelaki, tetapi sebenarnya ia telah mengundang
kepada sikap yang mana pihak lelaki ini mengambil kesempatan kepada keluarga perempuan. Dia sudah jadi bisnes. Dia bukan lagi jadi orang kata amalan untuk meringankan beban lepas kahwin, tetapi dia jadi bisnes, sehingga ada berlaku competition dari beberapa ahli keluarga daripada mereka ini. Dia akan melihat keluarga A ni tahu apa, kan? Kalau sekadar bagi kata kancil ataupun tak harta yang tak berapa banyak, dia tak pilih. Sehingga adanya pihak yang kedua, pihak ketiga ini menawarkan dengan pelbagai tawaran yang hebat, dan kebanyakannya memang tidak tertunai. Lepas daripada mereka berkahwin, daripada janji-janji tawaran-tawaran harta itu, sehingga lepas pada kahwin, perkara yang dijanjikan itu tidak tertunai. Dan apabila tidak tertunai janji untuk memberi dowry kepada keluarga si lelaki ini, apa yang berlaku? Maka berlakulah penuntutan ataupun tuntutan terhadap keluarga perempuan. Dan bila mereka menuntut, dan jika pihak lelaki itu ataupun keluarga lelaki itu menuntut dengan pemerasan dan sebagainya, dan jika pihak perempuan itu tidak dapat memberi seperti janji mereka, maka ia boleh menatijahkan pelbagai lagi tragedi, sehingga penderaan kepada perempuan yang dikahwini itu, dan juga memberi tekanan kepada perempuan itu supaya memaksa keluarganya menunaikan janji-janji untuk memberi dowry kepada lelaki ataupun suaminya. Maka ia menatijahkan satu insiden yang menyedihkan, terutama di India ni. Dan kalau kita lihat, terdapat satu kajian yang dilakukan oleh Jane Root berjudul Dowry, Murder, An Example of Violence Against Women. Ia mengatakan bahawa kematian kes dowry berkait dengan kematian pengantin perempuan atau pembunuhan yang dilakukan oleh suami dan keluarganya sejurus selepas perkahwinan adalah berpunca daripada ketidakpuasan hati mereka terhadap dowry, yakni tuntutan harta perempuan selepas berkahwin itu. Sekiranya tidak terlunas, maka mereka akan tuntut lagi. Ia lazimnya merupakan kemuncak siri penderaan rumah tangga oleh keluarga suami, dan itu boleh menyebabkan tekanan sehingga perempuan itu bunuh diri. Dan kes bunuh diri ini adalah dengan cara mereka menggantung leher di rumah mereka, dan ada juga minum racun, dan juga ada yang membakar. Mereka menyimbah minyak dan membakar diri mereka. Dan ini antara kes-kes yang berlaku di India ni. Dan khusus mereka ni memberi istilah kepada perempuan yang membakar diri kerana tekanan dowry ini, dan mereka melabel sebagai bride burning, pengantin yang membakar diri. Itu antara label yang mereka berikan. Dan kalau kita tengok pada slide yang dibentangkan ini, dalam kajian yang dilakukan ini, kes bunuh diri dengan membakar diri adalah berlaku kepada wanita yang 2 hingga 5 tahun selepas berkahwin. Maksudnya masih baru lagi dalam tempoh perkahwinan itu, kerana dowry itu dituntut oleh si suami ini. Dan majoriti isteri yang terkesan dalam kemalangan ini adalah berumur 21 hingga 25 tahun. Nak katanya orang muda-muda ni adalah majoriti yang menjadi mangsa kepada penderaan dowry ini, sehingga mereka membunuh diri. Dan di dalam statistik ini juga menerangkan bahawa negara India telah melaporkan jumlah kematian tertinggi melibatkan isu dowry ini sebanyak 8,391 kes kematian dilaporkan pada tahun 2010. Bermakna terdapat 1.4 kematian bagi setiap 100,000 wanita. Kematian kes dowry dalam kalangan wanita menyumbang 40 hingga 50% daripada semua kes pembunuhan wanita yang direkodkan di setiap tahun di India. Walaupun demikian, amalan ini ditentang oleh pelbagai aliran. Kita tidak nafikan ada sebahagian Hindu menentang. Ini antara poster Pertubuhan Islam Karnataka Forum for Dignity, yang mana mereka menentang sistem dowry di Bangalore di India. Ini dikeluarkan oleh poster kesedaran yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam di India supaya tidak mengamalkan dowry itu. Malah kalau kita tengok pada tahun 1961, kerajaan India dia telah menggubal Akta Dowry ini, yang dikenali sebagai Dowry Prohibition Act 1961. Pun begitu, perkara ini masih lagi dilanggar, dan pada hari ini perkara ini tak betul-betul diimplementasikan di India. Dia ada beberapa faktor. Kalau kita tengok bagaimana perkara ini boleh wujud,
Sebahagian ada mengaitkan kerana isu agama, ada mengaitkan kerana sistem sosial patriarki. Di sini kalau kita tengok ada beberapa paper yang menarik, kalau kita nak ambil kira lah. Yang mana kalau kita tengok salah satu teori oleh Srinivas, dia ni Indian, yang mana kajian dia berjudul Some Reflection on Dowry, yang mengatakan bahawa berlaku sanskritisasi, mensanskritkan masyarakat tu. Dia mengatakan bahawa asalnya dowry ini dilakukan oleh mereka kasta tinggi sahaja, kasta-kasta seperti Brahmin, agamawan, dan juga kasta Satria di kalangan pemerintah. Lepas pada tu, kasta-kasta rendah ni meniru amalan dilakukan oleh golongan-golongan atasan ini ataupun kasta tinggi ini, sehingga amalan itu mula menjadi satu budaya. Walau bagaimanapun, teori ini dibantah oleh penyelidik lain seperti Gaurav Chiplungkar dan Jeffrey Weaver dalam kajian berjudul Marriage Market and the Rise of Dowry in India. Maksudnya ada kritikan terhadap mengatakan bahawa sebenarnya tak ada kaitan pun dengan amalan kasta-kasta tinggi ini. Hakikat dia adalah disebabkan faktor lain. Dan kedua, ada teori lain yang dikemukakan oleh Siwan Anderson dalam kajiannya bertajuk Why Dowry Payment Declined with Modernization in Europe but are Rising in India. Okey, ini adalah kajian barat lah, bila mereka membuat kajian di India. Menurut perkembangan ekonomi merupakan faktor mengapa amalan dowry menjadi semakin meningkat dalam masyarakat India. Ini paper mereka menyebut. Apabila ada ahli keluarga menggalakkan anak perempuan mereka mengahwini lelaki berkasta tinggi, untuk itu mereka terpaksa menawarkan bayaran lebih bagi menarik minat pasangan berkasta tinggi. Siwan Anderson berpandangan bahawa wujud situasi keluarga lelaki lebih mementingkan nilai dowry yang ditawarkan oleh mana-mana keluarga perempuan terlebih dahulu sebelum mengambil kira soal sama ada perempuan tersebut berkasta tinggi atau rendah. Seperti mana kalau kita tengok di India ni, mereka ada sistem kasta tu, daripada Brahmin, Satria, Vaishya, Sudra, dan mereka juga ada lagi yang out of caste, yang terkeluar daripada sistem kasta ini, yang paling rendah lagi, iaitu dikenali sebagai Dalit, ataupun sebahagian kalau orang Melayu ni kenal sebagai paria lah. Okey. Paria ni maksudnya orang yang keluar daripada kasta ni. Maksudnya kata rendah sangat dia ni, dia sampai terkeluar daripada kasta. Jadi menurut Siwan Anderson ni, dia mengatakan bahawa pihak lelaki yang berkasta tinggi ni tidak mementingkan sangat soal perempuan ni pada kasta mana, mereka sanggup je nak kahwin, tetapi mereka mementingkan nilai dowry. Maksud nilai tawaran yang pihak orang nak bagi kat dia tu apa. Nak bagi kereta Ferrari sebiji ke kan, nak bagi rumah banglo ke, dia lebih mementingkan dengan harta tu berbanding dengan dia melihat kepada kasta. Jadi itulah mewujudkan sebahagian daripada golongan kasta rendah ni, kerana mereka juga ada stigma, oleh kerana sebahagian masyarakat ni memandang enteng kepada orang-orang yang kasta-kasta rendah ni. Jadi mereka nak upgrade keturunan mereka, maka mereka mencari ruang bagaimana supaya anak perempuan mereka ini berkahwin dengan golongan kasta atasan, kasta tinggi. Jadi daripada sinilah wujudnya bisnes, yang mana apabila pihak kasta rendah ini menawarkan dowry yang tinggi kepada pihak lelaki yang dari kalangan kasta tinggi. Jadi itu dia punya ukuran dia. Jadi kalau yang kasta rendah ni berjaya menawarkan satu tawaran yang hebat sehingga boleh memujuk kepada golongan kasta tinggi ini untuk menerima anaknya, maka mereka menerima untuk berkahwin. Walau bagaimanapun, teori ini dibantah oleh Abhijit Banerjee dan Estate Duflo, yang mana kajian itu berjudul Marry for What? Caste and Mate Selection in Modern India. Sebab kalau tengok dalam kajian ini, mereka mengatakan bahawa yang sebenarnya bahawa tak berlaku silang perkahwinan, silang kasta tu. Mereka mengatakan pihak perempuan sebenarnya lebih suka untuk berkahwin dengan sama kasta. Dan itulah kenapa mereka membalas balik teori yang dikemukakan oleh Siwan Anderson ni. Teori yang ketiga yang dikemukakan oleh Gaurav Chiplungkar dan rakan-rakan yang lain dalam paper bertajuk Marriage Market and the Rise of Dowry in India, yang mana dia mengatakan bahawa teori kualiti pengantin lelaki, yang mana mereka mengatakan menurutnya setelah India mencapai kemerdekaan, semakin ramai kaum lelaki yang berkualiti telah terhasil. Antaranya seperti peningkatan kaum lelaki yang berpendidikan, lebih ramai ahli keluarga berharta, dan lelaki yang memiliki pekerjaan yang bagus,
Itu menyebabkan status lelaki berkualiti di India semakin tinggi. Oleh yang demikian, semakin ramai keluarga perempuan harus mengeluarkan peruntukan untuk dowry bagi hadiah perkahwinan anak perempuan mereka kepada si lelaki. Situasi tersebut turut menyebabkan semakin ramai keluarga di India terlibat dengan amalan dowry. Dan Kauras Cipluka juga mengatakan bahawa sekiranya keluarga di India menekankan agar anak perempuan mereka memiliki pendidikan yang tinggi dan memiliki pekerjaan yang baik, situasi itu dapat membantu mengurangkan dowry di India. Sebenarnya faktornya adalah kerana lelaki semakin berkualiti di India tu. Jadi untuk nak balancekan balik supaya dowry itu tidak diamalkan, maka mereka sarankan supaya wanita juga turut perlu memiliki wanita yang berkualiti, yang standing dengan lelaki, sehingga amalan dowry itu boleh diruntuhkan ataupun dihakis. Malah kalau kita tengok di dalam kajian lain mengatakan jika sesebuah keluarga memiliki anak perempuan, maka ahli keluarga tu dah siap-siap dah fikir, bila lahir anak perempuan ni kena fikir siap-siap untuk disediakan dowry itu kepada pengantin lelaki kepada anak dia ni. Dan itu sebenarnya mentaliti melihat beban, sebenarnya menanggung beban. Dan hal ini dinyatakan oleh dalam kajian S. Anukriti berjudul Household Saving and Marriage Payment Evidence from Dowry in India, yang mana dia mengatakan di dalam bahasa Inggeris, cuma saya terjemahkan, kami berpendapat bahawa prospek membayar nilai dowry dengan lebih tinggi akan meningkatkan tanggungan isteri rumah yang terutamanya dibiayai melalui peningkatan bekalan tenaga kerja si bapa. Maksudnya ahli keluarga mereka ni, bapa terutamanya, bila ada anak perempuan, maka dia semakin terbebanlah. Mereka semakin memikirkan untuk penyediaan dowry, harta ataupun mas kahwin untuk anak dia ni. Umumnya kalau kita tengok kepada amalan di India ni, memang mereka membebankan kepada pengantin. Malah natijah juga kita tengok sebahagian kes tadi, mereka sehingga membunuh, dan sehingga tekanan itu menyebabkan pengantin perempuan ni bunuh diri. Mereka kahwin bukan kerana cinta dah. Sangat-sangat tragis lah kalau kita lihat bagaimana kalau kita baca satu persatu kes-kes melibatkan dowry ni kan. Di dalam Islam, konsep dowry ni tak ada, malah bercanggah dengan ajaran Islam. Tidak ada konsep dowry yang ni pihak perempuan kena bayar mas kahwin kepada lelaki. Tak ada. Terbalik. Kerana apa dia? Kerana di dalam Al-Quran Allah menyebut wa'atun nisa as-sadaqatihinna nihlah. Sesungguhnya diwajibkan ke atas lelaki itu membayar mahar ataupun mas kahwin kepada wanita sebagai pemberian yang wajib. Bukan perempuan yang kena bayar kepada lelaki. Itu merupakan satu kewajipan dan juga tanggungjawab kepada pihak pengantin lelaki untuk membayar mahar kepada isteri yang ingin dikahwini. Dan kalau kita lihat sistem mas kahwin seperti mana diajarkan dalam Islam ini, ia juga tidak mewujudkan praktis-praktis penderaan ataupun pemerasan seperti yang berlaku kepada sistem dowry ini. Dia menunjukkan bahawa hakikat yang perlu membayar nafkah ataupun membayar mas kahwin itu adalah pihak lelaki, bukan keluarga perempuan. Jika dibuat tadi, kita tengok bagaimana amalan-amalan ini berlaku sehingga menyebabkan beban kepada keluarga perempuan. Dengan tak campur lagi dengan stigma, sebahagian masyarakat menganggap perempuan ini beban, sehinggalah sebahagiannya ada yang membunuh bayi-bayi perempuan ni. Kita tu ingatkan hanya berlaku di Arab Jahiliah sahaja, tetapi juga berlaku kepada di sebahagian negara moden pada hari ini. Nanti dalam buku ni kita akan bincangkan berkenaan dengan pembunuhan kepada bayi perempuan dan faktor dia apa dia. Dan salah satunya berlaku di India juga disebabkan isu dowry ni, sehingga mereka tak mau anak perempuan ni. Malah untuk isu dowry juga, Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah juga memberi komentar di dalam kitab beliau dalam Fatwa Mu'assirah. Ada memberikan kritikan ke atas dowry ini. Mana Dr. Yusuf Al-Qaradawi mengatakan bahawa penetapan mas kahwin adalah bagi menunjukkan kemuliaan kaum wanita. Berbeza dengan bangsa-bangsa atau umat yang membebani kaum wanita dengan memberikan harta atau harta keluarganya untuk lelaki, yakni dowry, sehingga si lelaki ingin mengahwini. Dr. Yusuf Al-Qaradawi juga menyinggung, telah mengkritik, menyentuh tentang amalan dowry yang dilakukan oleh sebahagian masyarakat. Kerana hakikatnya bahawa Islam ni mengangkat
martabat wanita, tidak melihat wanita itu sebagai beban seperti mana orang lain melihat. Dan itulah antara hikmah besarnya bagaimana Allah telah mensyariatkan mas kahwin itu hendaklah diwajibkan lelaki yang membayar kepada wanita. Dan apabila lelaki ini membayar mahar dia ataupun mas kahwin kepada perempuan, maka dia akan merasa perempuan tu sebagai sesuatu yang berharga, kan? Berbanding kalau kita lihat perempuan ni datang dengan percumanya ataupun barang lah kita dapat dengan percuma ni, biasa orang tak berapa nak hargai sangat. Tetapi kalau ada nilai kepada barang yang kita beli tu ataupun kita ambil barang tu dengan nilai, maka dia lebih menghargai lah, kan? Berbanding dengan apabila pula orang tawarkan, ambil barang ni aku bagi hadiah lagi, dia tambah lagi, mungkinlah lagilah kita tidak akan hargai, kan? Sebab perkara itu bukan dia diusahakan oleh pihak lelaki tu, tapi ditawarkan untuk menerima anak dia tu dengan disebabkan adanya kosmetik harta tu, dihiaskan dengan harta-harta, sehinggalah lelaki ini berkahwin kerana harta tu lagi, dan tidak berkahwin kerana untuk menunaikan tanggungjawab dia terhadap isteri je.